Alhamdulillah wa billahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, bertemu lagi kita pada malam ini dalam sambungan daripada kuliah Syarah Hilyah Talibul Ilm, iaitu yang berkaitan dengan adab-adab para penuntut ilmu. InsyaAllah hadirin-hadirat semua ada yang menyaksikan daripada Zoom dan ada yang datang daripada live IG. Baik, sebelum kita masuk kepada perbahasan kita pada malam ini, saya nak refresh dulu. Semoga mungkin kita akan ingat apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Umumnya dalam Hilyah Talibul Ilm kita belajar tentang apa yang sepatutnya penuntut ilmu itu ada dalam diri masing-masing. So dalam perbahasan ni kita menggunakan kitab Hilyah Talibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Kita dah habis fasal pertama. Fasal pertama dia bercerita tentang adab-adab dengan diri kita sendiri. So dalam tu adalah tentang keikhlasan, tentang apa kena ada sifat itu, sifat ini, macam-macam yang berkaitan dengan diri kita. Kemudian dalam fasa kedua dia ajar kita macam mana untuk metodologi kita dalam menuntut ilmu. And pada fasa ketiga kita masuk kepada adab seorang murid kepada guru kita. Yang ini pun kita dah habis dan kemudian kita dah masuk ke fasa yang keempat dengan tentang adab-adab kita bersahabat, maksudnya siapa kawan-kawan kita dalam kita menuntut ilmu. Kemudian kita masuk kepada fasal yang kelima. Dia ada 7 fasal, so kita dah masuk fasal yang kelima. Dalam ni ada banyak perbahasan juga. Kita dah dalam fasal ni kita dah masuk, dah sentuh tentang kita kena ada passion yang tinggi dalam menuntut ilmu. Fasa kelima ni dia ajar kita tentang kehidupan ilmiah kita. So kita kena ada semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Kemudian kita kena ada sifat macam kata haloba sikit dalam nak menuntut ilmu ni. Kemudian tentang galakkan kita berjalan, melakukan perjalanan, penggembaraan dalam kita menuntut ilmu untuk nak melapangkan fikiran kita. Kemudian penting untuk nak kita menjaga ilmu kita dengan tulisan. So kepentingan kita menulis, jadikan menulis itu sebagai satu daripada budaya kita sebagai penuntut ilmu, itu kehidupan kita. Kemudian dia kata kita jaga ilmu juga melalui penelitian kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dengan topik yang insya-Allah kita akan sentuh, iaitu dia kata kita kena selalu dalam kehidupan ilmiah kita kena selalu mengulang-ulang hafazan. Okey, so ini topik kita pada hari ini dan kemudian insya-Allah kita akan sentuh tajuk yang seterusnya, iaitu tentang aspek tafaqquh. Okey, so dua ni insya-Allah kita cadang untuk kita sentuh pada hari ini. Yang pertama sekali, dalam fasa kelima ni kita tadi dah sebut dia nak cerita tentang kehidupan ilmiah kita. So antara benda yang kita kena jadikan sebagai budaya kehidupan kita, sebagai aktiviti kehidupan kita, iaitu sebagai seorang penuntut ilmu kita kena always akan mengulang-ulang apa yang telah kita hafal. Yang pertama sekali, kenapa hafalan? Sebab kita kadang-kadang kita selalu dengar kan ada orang dia kata kita tak payah hafal-hafal lah. Okay, so yang ini dia tak faham. Sebenarnya apa pun, dalam apa jua ilmu yang kita ceburi, kita kena mesti ada aspek yang akan melibatkan ingatan kita. Tak akan boleh kita menguasai satu ilmu tu kalau kita tak ingat apa benda pun. Even orang yang belajar ilmu medik sekalipun, dia mesti akan kena hafal dulu berkaitan dengan anatomi ke, ataupun ada ubat-ubatan kalau farmasi dan sebagainya. Mesti kena ada asas-asas penting yang dia orang mesti kena hafal. Begitu juga dalam ilmu agama, mesti kena ada banyak benda-benda yang perlu kita jadikan, kita kena simpan dalam memori kita supaya benda itu ada dalam diri kita. Lain benda yang ada dalam diri kita dengan benda yang tak ada dalam diri kita. Kalau benda tu tak ada dalam, hari ni mungkin orang kata, buat apa nak hafal lagi, kan dah ada semua dalam komputer. Buat apa lagi kita nak hafal Quran, kan sudah ada Al-Quran tu sendiri, kan sudah ada YouTube, kan sudah ada ni dan sebagainya. Ini yang kita kata orang dia tak faham kalau manusia ni Allah ciptakan very unique. It's not like only macam hard disk yang hanya simpan storage
Tapi manusia ni dia ada daripada apa yang di store dalam diri dia, di situlah dia boleh hadam, dia boleh digest, dia boleh faham, dia boleh keluarkan semula, dia boleh olah, dia boleh perah dan macam-macam. Itu beza manusia dengan alat elektronik ataupun komputer. Kalau maklumat tu tersimpan dalam komputer, dia tak berguna, sebab yang akan menjadikan dia berguna adalah diri kita juga. So kalau benda itu, maklumat itu ada dalam diri kita, tinggal dalam diri kita ni untuk macam mana kita nak manfaatkan segala storage yang kita ada. Jadi insya-Allah itu yang kita akan sentuh pada hari ini. Dan penulis dia bawa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis riwayat Ibnu Umar, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil, kamathali sahibil mu'allaqah mu'qalah in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran ni macam yang menambat unta. Okay. So unta ni macam hafalan kita. Kata Nabi SAW, kalau unta ni tak ditambat, tak diikat, maka dia akan lari. Begitu juga hafalan kita. Kalau hafalan kita ini tidak ditambat, dia akan pergi, dia akan lari. Sebab tu it's very important untuk kita nak jadi practitioner ataupun mereka yang mempraktiskan ilmu yang kita pelajari. Sebab bila kita praktiskan ilmu yang kita pelajari, barulah dia akan berkekalan dalam diri kita. Orang yang belajar, hafal, ingat semua tentang istilah medik, tapi kemudiannya dia tidak menjadi doktor, dia bekerja dalam bidang lain, saban hari dia akan lupa balik apa yang telah dipelajari sebelum ini, sebab dia tidak mengulang-ulang kali apa yang dipelajarinya. Begitu juga dalam agama ni, benda yang siapa yang nak jadi ilmuwan, nak jadi ulama, maka dia tidak boleh lari daripada kena storage dalam diri dia sebanyak mungkin sumber-sumber agama. So sumber-sumber agama ni macam Al-Quran, macam hadis, macam mutun-mutun ilmiah, maklumat-maklumat yang penting, semua itu kena ada dalam diri kita. Sebab kalau benda tu tak ada dalam diri kita, macam mana kita nak gunakan otak kita untuk nak capai benda tu? Dia tak akan sama macam komputer. Komputer ni kalau kita nak tambah dia punya memori dia, kita cucuk USB dengan hard disk baru ke, kita tambah, dia akan bertambah storage dia. Tapi komputer it's useless kalau orang yang menggunakan itu tidak ada kemahiran dalam menggunakannya. Dan sebab tu sangat penting bila kita gunakan daya memori luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah kurniakan kita otak ni sebenarnya lebih dahsyat. Dan Allah yang ciptakan manusia lebih dahsyat daripada memori chip-chip semua yang kita duk bina ni sekarang ni. Sebab kita ada satu daya yang menggunakan ta'kulan ataupun untuk kita berfikir, akal itu kita ada. Mana akal ni, haiwan yang ada otak pun tak ada akal. Dan apatah lagi komputer pun tak ada akal. Walaupun orang nak buat sistem AI sekarang, dia tak akan setanggung dengan akal yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jadi sebab tu bila kita nak hafal Al-Quran, kita hafal hadis, itu akan jadi pertama sekali sebagai satu latihan. Sebagai satu latihan untuk kita nak asah daya minda kita supaya dia tajam, supaya insya-Allah bila kita dapat apa-apa maklumat tu kita boleh cepat untuk nak serap masuk dalam diri kita. Sebab kelebihan itulah yang akan membantu seseorang itu menjadi seorang ilmuwan. Kan, kalau kita tak biasakan diri kita dengan menggunakan otak kita untuk menghafal ataupun memahami, dia akan jadi tepu, dia akan jadi slow, dia akan jadi lembab. So kat situ dia tak tajam, dia punya pengetahuan dia punya kefahaman dia, itu berbeza. Yang membezakan orang yang bergelumang di dalam ilmu Islam yang mendalam dengan orang yang sekadar petik-petik sahaja daripada sana dan sini. Sebagai contoh, saya kadang-kadang tengoklah ada orang daripada golongan macam orang yang berteori konspirasi banyak ni kan. Dia banyak menyempitkan
agama ini dengan hanya melihat satu-satu nas tanpa dia nak cuba memahami nas tu secara menyeluruh. Tapi sebenarnya tak apalah, yang ni kita sentuh nanti selepas dalam perbahasan tafakuh ni nanti. Tapi kita nak sentuh dulu tentang kelebihan ataupun kepentingan untuk nak kita mengulang-ulang hafalan yang kita ada. Sesiapa pun selain daripada dia seorang genius yang luar biasa, dia mesti kena ada ulangan yang dia kena buat. And even Al-Imam Al-Bukhari pun sendiri mengulang-ulang apa yang dihafal. Cuma apa yang membezakan hafalan kita dengan hafalan ulama terdahulu? Semua orang nak ada daya ingatan yang luar biasa. Sebab ini salah satu daripada anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang gifted ataupun genius semula jadi. Dan ada orang lain pula dia train, dia maksudnya dia usaha untuk nak mendapatkan daya memori ataupun hafalan yang baik. Mungkin ramai orang dia anggap daya memori yang luar biasa ini tak mungkin untuk diperolehi melainkan dengan anugerah semula jadi. Dan ramai orang kata, alah saya tak boleh lah. Maksudnya dia ingat orang yang terror ngafal ni dia memang genius. Dan walaupun selalu kita dengar keajaiban ini berlaku pada ulama silam, tapi sebenarnya pada hari ini masih lagi wujud mereka yang memiliki sebahagian daripada keupayaan para salafus salih dulu. Hampir semua mereka yang berdaya ingatan tinggi pada hari ini merupakan mereka yang sentiasa dia latih ataupun dia pertingkatkan daya memori mereka dengan mencuburi aktiviti khas yang dianggap sebahagian daripada sukan otak. Maksudnya prinsip dia adalah kita akan hebat dengan apa yang kita selalu lakukan. Orang yang nak jadi champion dalam sukan lumba lari, dia akan fokus berulang-ulang kali untuk berlari, latihan yang boleh melajukan kaki dia untuk nak berlari. Walaupun sikit je, dia hanya fokus pada lari sahaja. Dia tak melompat, dia tak main bola, skill apa, dia hanya melari. Benda tu yang dia akan ulang sampailah muscle dia, memory dia, whatever yang diperlukan, saraf dia semua boleh support dia untuk berlari dengan lebih laju. Macam tu juga dengan hafalan. Dan kalau kita nak hafal Quran ni, saya kongsikan ni sebab sempena ni ramai ibu bapa, ramai orang-orang dekat luar sana saya tanya macam mana dia nak asah hafalan dia, memori dia. Jawapan saya adalah kita kena selalu asah kita punya daya hafalan kita. Dia tak akan boleh jadi macam ustaz. Ada tak tips saya nak hafal Quran, nak hafal hadis, nak hafal ni? Saya boleh bagi tips, tetapi dia bukan satu miracle yang tiba-tiba dah dapat tips tu kita akan jadi terror. It cannot be that. Dia mesti kena ada aspek kita meluangkan masa, ambil masa yang agak lama untuk nak kita train. Macam anak-anak kita pun sama. Kalau anak-anak kita tak di-train untuk menghafal, sampai bila dia akan slow menghafal? Sebab tu sometimes saya tengok kan, dulu sebelum ni saya mengajar kat universiti. Ada kelas-kelas hafazan, contohnya ada kelas hafazan Quran yang saya handle. Pelajar universiti walaupun dia dah umur 19, 20, tetapi bila dia nak hafal satu muka surat Al-Quran tu, lambat. Saya tanya berapa lama nak hafal satu hafalan ni kalau dia duduk straight. Ramai yang masih kata dia ambil masa 1 hari lah, berjam-jam untuk nak hafal satu muka Quran. Which as bila kita tengok ada sebahagian, contohnya ada setengah daripada anak-anak murid saya sendiri, bila dia hafal, saya tanya berapa. Ada yang kata setengah jam satu muka, ada yang kata 1 jam, beza. So kalau kita tengok kenapa anak yang kecil ni dia boleh hafal lebih laju daripada kakak atau abang dia yang lebih besar? Jawapan ni terletak pada kebiasaan yang dilakukan. Abang-abang dan kakak-kakak dia yang lebih slow ni, sebab apa dia slow? Sebab dia tak membiasakan diri dia menghafal daripada kecil. Sekarang tu baru dia nak start. Jadi slow lah. Lepas tu hafal pula hanya sebelum kelas. Hafal pula, ulang kaji pula hanya sebelum peperiksaan.
So sampai ke bila pun dia punya memori tidak akan bertambah. Tetapi kalau kita tengok anak-anak, okay, dia dihantar ke sekolah tahfiz, dia hari-hari dia akan menghafal, dia akan pressure kepala dia, dia akan penat, dia akan fokus, dia akan ni. Seolah-olah dia train benda tu hari-hari. Cuma sama ada training itu tepat ataupun training itu tidak, bergantung jugalah kepada sekolah itu sendiri dan juga kepada student itu sendiri. Di barat contohnya, ada pelbagai pertandingan memori yang selalu diadakan. Kita tengok ada kejohanan-kejohanan yang bertaraf dunia tentang sukan memori. Dia kena hafal. Para peserta dia akan cuba untuk nak asah hafalan mereka. Dia kena ingat nombor, dia kena ingat nama. Dia kena ingat nama barang, dia kena ingat susunan, dia kena ingat corak-corak, daun trup dan sebagainya. Dan amazingly, sampai kita tengok antara tournament ni, dia boleh hafal satu deck of daun trup yang ada 52 kad tu. Dalam masa berbelas saat je dia tengok dari awal sampai akhir, dia boleh terus ingat. Dia boleh ingat susunan dia boleh ingat nombor dia ikut susunan, corak dan semua sekali. Macam mana dia orang lakukan? Dan of course jawapan dia adalah dengan latihan khas yang berterusan, continuously, dengan mengikut teknik yang betul. Dan kebanyakan masa mereka ini banyak dihabiskan untuk nak membina, itu teknik dia, nak membina visual dan hubung kait antara kad-kad tersebut. Dia nak cipta that identity pada satu-satu benda. So maksudnya nak menghafal ni dia ada kaedah dia. Dia bukannya hanya sekadar ulang-ulang hafal, tak. Dia mesti akan ada dia ada kaedah dia. So different method macam biasalah, dia berbeza latihan dia. Saya ada kaedah saya sendiri. Mungkin ada pihak lain yang ada kaedah mereka sendiri. Dan kaedah-kaedah itu mungkin boleh disesuaikan mengikut how respond of kita punya otak, ataupun dia mungkin berbeza antara satu sama lain. Mungkin dengan menggunakan kaedah saya, orang yang ada daya visual yang tinggi, dia lebih mudah untuk nak adapt. Meanwhile, kalau orang tu misalnya dia tidak ada daya visual ataupun imajinasi, dia akan rasa lebih susah. Tapi dengan mengikut latihan macam tu, dia akan membina dia punya hafalan dia sendiri. Sebab tu di Akademi Al-Khair umpamanya, saya akan train anak-anak itu untuk supaya dia membina that daya visual memory mereka itu. Dan dia ada sampai satu tahap dan anak-anak tu dia akan dah boleh faham, dia akan develop dia sendiri. So nanti makin lama kita akan tengok, dia tak akan boleh dalam masa kita tengok, saya dah hantar anak saya 3 bulan Ustaz, dia macam tak tera-tera lagi. Memanglah, sebab dia daripada asal pun belum tera lagi. Benda ni different antara student. So latihan dia, ada orang mengambil masa lama sikit, ada orang mengambil masa 2 tahun, ada orang mengambil masa setahun, ada orang mengambil masa 3 tahun. Tapi apa sebenarnya yang kita nak? Saya nak tekan itu, banyak saya tekankan pada ibu bapa semua, bukan kita nak hasil tu dalam masa yang short term, kita nak long term punya hasil. Mungkin dalam tempoh yang mereka belajar, misalnya dia boleh hafal sikit, sekian-sekian, it doesn't matter. Tetapi yang kita nak adalah proses yang dia dah lalui tu. Proses dia dah contohnya dia dah lalui setahun, 2 tahun, 3 tahun proses untuk nak menghafal Al-Quran. Dia dah meningkatkan dia punya daya tu. Walaupun ketika itu dia belum dapat hasilnya, tetapi untuk long term, that talent insya-Allah dah terpupuk dalam diri dia. So untuk nak hafal Al-Quran, hadis Nabi, syair ataupun kata-kata quotation daripada para ulama, maybe different method. Walaupun sebahagiannya berkongsi tentang asas yang sama, sebab yang susahnya dia melibatkan bahasa asing bagi kita bangsa Malaysia. So jangan terkejut kan. Anak-anak kita bahasa Arab dia tak faham, belum belajar, tiba-tiba nak kena hafal bahasa asing. Of course dia akan kita kata susah.
Kan dia tak boleh sama dengan kanak-kanak Arab yang bila faham itu bahasa dia. So dia akan lebih pick up sebab dia ada related antara kefahaman dan juga daya hafalan. So makin lama bila kita dah besar, bila kita dah mula faham bahasa Arab sikit sebanyak, itulah yang akan tengok kita punya daya hafalan kita makin lama makin meningkat. Ramai orang kata, Ustaz, budak-budak kecil best lah, dia senang hafal, Ustaz. Kita ni dah besar-besar ni payah nak hafal. Saya terbalik, saya kata. Pengalaman saya masa saya kecil, saya lagi susah hafal. Tapi bila saya dah besar, saya dah dewasa, saya rasa saya lebih mudah untuk nak menghafal compare daripada saya masih kecil lagi. Kenapa? Sebab masa saya dah besar, saya dah makin banyak menghafal. Saya dah biasa hafal itu, hafal ini, makin banyak. So, memori saya semakin berkembang. Secondly is because of kefahaman saya. Bila saya dah belajar bahasa Arab, saya dah mula faham. Jadi kefahaman itu akan membantu a lot dalam kita menghafal. Dulu masa saya umur 11-12 tahun, masa nak menghafal dulu, nangis. Saya rasa macam kenapa aku ni benak sangat kan. Dan dulu saya memang suka makan kepala ikan. Orang kata makan kepala ikan ni benak lah apalah kan. Saya suka makan kepala ikan. Saya mula dulu menangis fikir adakah sebab saya makan kepala ikan ni saya susah nak hafal. Sampai saya tinggal tak makan kepala ikan. Nangis dulu. Nak hafal satu muka tu seksa, azab sengsara. Dan duduk daripada pagi sampai ke malam setengah muka pun payah nak hafal. Tapi subhanallah, bila saya dah besar, daripada dulu rasa azab sengsara nak hafal satu muka Quran, at the end bila kita nak hafal, alhamdulillah, sometimes satu muka tu kita boleh hafal dalam 5 minit, maybe 6 minit. So it depends on few factors juga. Dah jadi cepat kan kita boleh hafal. And ada kala saya boleh hafal sampai berbelas muka surat satu hari, it depends lah. But itu point apa yang saya nak sampaikan. So kalau orang yang nak hafal even nombor ataupun susunan kan, dia tak sama dengan nak praktiskan dan menghafal Quran. Tapi saya try to relate kan. Sebab tu anak-anak murid saya semua, pelajar-pelajar kami akan diterap hafalan dia. Dia boleh recall that numbers, muka surat, dia punya nombor ayat. Orang tanya kenapa nak kena hafal macam tu, Ustaz? Adakah penting? Dia bukan masalah penting tak penting, tapi the process yang mereka lalui itulah yang itu sebenarnya saya nak perkenalkan pada diorang. At least bila diorang ada that experience, itulah yang akan membantu mereka bila mereka besar nanti. Bila satu hari nanti mereka sudah berpindah tempat belajar ataupun dah pergi ke universiti, dah dewasa nanti, pengalaman itulah yang akan membantu mereka bila mereka menjadi seorang ilmuwan insya-Allah ataupun apa-apa saja yang mereka pelajari, sebab dia dah mengeksplore benda tu. So depend on apa yang kita hafal, dia ada method dia ada kaedah dia. So tak aneh kalau kita kata para ulama silam dulu dia ada daya memori yang hebat, yang tinggi. Sebab diorang ni semua dulu dah biasa, dah latih daripada kecil. Kan? Saya dulu pun terfikir kan, bila saya baca kisah-kisah ulama dulu kan, how can diorang ada daya hafalan yang gila-gila punya macam ni? Is it mitos? Is it fake? Saya pun mula terfikir macam tu. Betul ke? Nanti saat lagi saya cerita, saya akan sebut beberapa kisah ulama yang dahsyat hafalannya. Dan tuan perempuan nanti cuba imagine how high level dia punya mind. Saya mula fikir it's crazy kan. Tapi kita ni nak hafal satu benda punya susah, nak ingat asyik lupa je. Adakah ini semua legend, kisah-kisah legenda je? Tapi bila saya baca banyak sangat kisah ulama macam ni yang saya baca. It cannot be tipu. It cannot be mitos. Tetapi kita kena kaji dia punya macam mana socio-education dia. Dan at the end, saya dapati ulama-ulama dia dulu, education dia, macam mana dia mula tu, itulah yang telah membantu daya hafalan dia yang luar biasa. Dia orang akan daripada kecil lagi 4 tahun tu dah start hafal Quran.
Umur 7 tahun tu dah biasa, kalau kita tengok rutin para ulama, 7 tahun ni dah hafal Quran. Selepas tu dia akan mula fokus hafal hadis-hadis Nabi SAW. Dia hafal, kemudian dia hafal mutun-mutun ilmiah. Lepas tu dia hafal kitab-kitab pula tu. Dah biasa dah daripada kecil benda tu, kita kata rutin harian. Kita pula anak kecil baru main manja, ini main, kejap lagi main gadget, kejap lagi pergi kelas, kejap lagi balik, kejap lagi baru nak pergi main PlayStation, kejap lagi main gasing, kejap lagi lari-lari, kejap lagi main ni. Lepas tu kita expect anak kita untuk terus jadi macam ulama ni dulu kan, ataupun kita sendirilah. Kan kita sendiri pun tanya balik kehidupan seharian kita buat apa. Otak kita lama-lama kalau kita tak functionkan dia ke satu arah tu, dia akan lemah. Ulama dulu cara dia orang belajar dia tak macam kita. Parents sekarang ni terlalu fikir sangat atas paper, nak cemerlang dalam sains, nak cemerlang dalam ni. Daripada darjah 1 dah kebat lah, macam-macam lah. Dan saya tengok buku anak saya sekolah rendah pun kita ngeri tengok kan. Tapi ulama dulu dia tak ada that kind of terikat dengan umur, stage macam ni, nak kena score atas paper. Tapi dia orang ni dia tengok long term. Dia tak tergesa-gesa untuk nak berjaya sekarang. Tetapi proses yang dilalui itu memang akan ambil masa yang lama. Dan dia orang akan melatih diri dia untuk menjadi mujtahid, muhaqqiq. Tapi not now, not 5 years from now, not 10 years from now. It's gonna be long way to go. So sebab tu dia orang punya asas daripada kecil ni, dia orang simpan dulu storage. Whatever dalam kepala otak ni disimpan. Dengan itu otak dia dah berdenyut, dah jadi someone yang dah benda bila ada dalam kepala, kita mudah untuk nak istinbat, nak hadam, nak ijtihad, nak ni, sebab benda tu ada dalam ni. Is totally different dengan benda yang kita baru nak Google lah, atau apa kita nak cari. Believe me. Jadi dia orang ulama dulu dia pergi ke arah tu. Parents sekarang payah kan. Katanya ada UPSR tak? Alhamdulillah, saya syukur UPSR dah mansuh. No, nanti macam mana UPSR-nya? Dah semula fikir macam tu kan. Of course, sistem pengajian kita mengekang kita. So, tak dinafikan kita tak akan sampai ke tahap tu. Tapi apa yang saya nak kata is, ulama dulu dia dah kumpul bahan mentah tu dalam kepala dia. So bila ada bahan mentah ni, kita nak masak ni senang. Macam mana kita kat dapur, kalau kita dah ada semua orang yang dapur dia macam supermarket, dia nak masak anything, dia boleh masak apa-apa. Tinggal dia nak belajar macam mana nak masak. Itu yang saya maksudkan. So saya nak jadikan otak-otak kita ni macam supermarket. Semua bahan ada. Tinggal macam mana kita nak kena ada asas ilmu untuk nak masak balik storage yang ada di kepala kita ni. Quran, hadis, kita nak istinbat, kita nak ijtihad ke arah tu. So, kalau kita teliti benda ni berdasarkan kepada geografi silam, kita akan dapati para ulama daripada negara-negara yang lambat sampai kepada mereka teknologi penulisan, seperti bumi Hijaz. Kan, biasanya hafalan mereka ni lebih baik daripada ilmuwan-ilmuwan daripada Kufah, daripada Baghdad, Basrah, sebab tempat-tempat tu teknologi menulis mereka lebih cepat. Berbanding di Hijaz, tak banyak sangat penulisan. Tamadun berbeza. So, sebab tu kita tengok dulu ulama-ulama Hijaz banyak yang buta huruf. Tapi mereka bergantung kepada daya memori yang sangat tinggi. Sebab tu tak hairan ramai daripada kalangan para sahabat dan tabi'in yang diceritakan luar biasa ingatan mereka, sampai proses penyampaian hadis dan perekodannya sahaja dilakukan daripada lisan ke lisan. Yang ini orang-orang anti hadis tak faham benda ni. This is stronger, this is greater than the book untuk age tu. Pada ulama-ulama silam, we cannot understand that. Sebab kita punya tahap tak sampai ke tahap tu. Hafalan mereka ni lebih dahsyat daripada tulisan-tulisan kat tangan. Sebab tu kita tengok Imam Bukhari, hafalan ni betul dengan apa yang ditulis.
sampai zaman Umar bin Abdul Aziz pada akhir tahun kurun pertama hijrah, yang memperlihatkan usaha menulis hadis mula dipandang serius. Walaupun demikian, tradisi ulama pada zaman tersebut dan beberapa generasi selepas dia masih lagi menjadikan hafazan ataupun memori sebagai sumber rekod utama. So kat sini saya nukilkan, saya nak cerita sikit tentang beberapa kisah para ulama hadis silam. Saya nak cerita tentang macam mana daya hafalan dia yang sangat menakjubkan. Ini bukan mitos, ini bukan khayalan. Benda ni biasa kita akan jumpa pada ulama-ulama Islam. Sini saya nukilkan daripada ulama-ulama yang famous lah. Mungkin famous bagi saya, tak famous bagi yang mendengar. But cuba kita tengok contoh. Amir Ash-Sha'bi. Amir Ash-Sha'bi seorang ulama hadis, meninggal sekitar tahun 110 Hijrah, tabi'in. Apa kata Amir Ash-Sha'bi? Aku tak pernah tulis sesuatu pada apa-apa helaian, dan tak pernah disampaikan pada aku suatu hadis yang perlu untuk aku memintanya mengulang kembali. Apa kita faham? Dia tak pernah menulis, tapi bila orang sampaikan hadis kepada dia, dia tak pernah repeat balik. Dia tak pernah suruh orang tu repeat balik. Macam kita kata, apa-apa. Macam kita ambil nombor phone kan. Orang tu dah kata 012 647 apa-apa 012 berapa 6, kita dah mula tak ingat berapa kali kita nak suruh orang tu ulang. Orang tu sampai ke hadis panjang ke pendek ke, dia dapat dengar sekali tu dia dah ingat dah. Dia tak payah nak minta orang tu ulang balik. Subhanallah. Qatadah bin Du'amah As-Sadusi, seorang ulama hadis tafsir daripada Iraq, dia kata, aku tak pernah kata kepada orang yang menyampaikan kepadaku satu hadis, ulang kembali pada aku supaya aku ingat. Dan kedua-dua telinga aku ini tak pernah dengar sesuatu melainkan dia akan terpahat di dalam hatiku. Sekali dengar, dah hafal. Dia tak pernah minta orang repeat balik apa yang disampaikan, sebab terus masuk dalam kepala dia. Terus macam copying masuk dalam kepala dia. Masya Allah. Imam Ahmad, dia kata Qatadah pernah menghafal satu catatan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Banyak hadis-hadis Jabir. Dengan sekali dengar dia dah boleh hafal semua. It's crazy? Yeah. Kalau zaman sekarang ni kita jumpa orang macam tu, mungkin dia ada autism ke, dia ada penyakit-penyakit lain. Ibnu Shihab Az-Zuhri, ulama hadis yang meninggal tahun 124 Hijrah, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Dia kata, dia guru kepada Imam Malik, aku tak pernah tinggalkan sesuatu dalam hati aku, maksudnya dalam ingatan aku, kemudian aku lupa. Maksudnya dia kata, aku tak pernah lupa apa yang aku hafal. Dan dia kata, aku tak pernah ulang ataupun ragu-ragu je dengan ingatan aku ni terhadap satu hadis pun, kecuali ada satu je. Ada satu hadis je aku confuse sikit. Yang lain semua aku yakin apa yang aku hafal. It's very clear. Itu pun satu hadis yang aku confuse, aku ragu-ragu macam ni ke? Aku tanya balik kepada sahabat aku dan aku dapati ia seperti yang telah aku hafal. Maksudnya, actually apa yang aku rasa betul aku hafal tu memang betul macam tu. Daripada ribuan hadis, that one hadis only yang dia syak. Disebutkan Al-Imam Az-Zuhri dia hafal Al-Quran, keseluruhan Al-Quran dalam tempoh 80 malam. It's quite very fast. Bukan hafal ini cacah merebah, dia hafal betul-betul. Asim bin Abin Nujud, dia kata, aku pernah sakit 2 tahun lamanya aku sakit. Maksudnya 2 tahun aku sakit tu dia tak pernah nak mengulang. Dia tak sempat nak mengulang Al-Quran. Dan bila dia dah sembuh,
dibangun dibaca Al-Quran, diulang balik hafalan Al-Quran, tak tengok, tak ada silap walau satu huruf. 2 tahun dia tak ulang tu, masih dalam ni lagi. Tuan-tuan perempuan bayangkan. Ma'mar bin Rashid meninggal sekitar tahun 153 Hijrah, zaman Imam Malik dulu. Murid dia cerita, Hisham bin Yusuf, dia kata guru kami Ma'mar, dia tinggal bersama dengan kami 20 tahun dan kami tak pernah melihat Ma'mar membawa kitab. Maksudnya Ma'mar ni, semua apa yang dia ajar, semua daripada kepala dia. Ingatan dia, Masya Allah. Dia ingatkan saya kepada salah seorang guru saya, nama dia Dr. Su'ud Al-Jurbu'i, rahmatullahi alaih, meninggal lah. Muda dia, hebat, ulama muda yang hebat, tapi meninggal awal. Dia masuk kelas, dia mengajar kami hadis. Dia hanya bawa attendance. Lepas tu semua dalam kepala dia, semua dia cakap hadis, siapa yang riwayat, siapa ulama yang berkhilaf, dalil, bla bla bla, dan kita tulis semua apa yang dia punya otak tu boleh jadi satu buku. Masya Allah. Itu zaman sekarang. Itu bukan setara ulama dulu punya ingatan, tapi subhanallah, that's totally amazing. Sufyan Ats-Tsauri meninggal tahun 160 Hijrah, tahun 61. Dia kata, aku tak pernah membiarkan telinga aku ni mendengar sesuatu melainkan dia akan ingat. Sampai bila aku dengar ada ucapan daripada seorang pendusta, aku terpaksa tutup kedua telinga aku sebab aku khawatir aku hafal ucapan dia yang tipu tu. Maksudnya dia kata, apa je aku dengar semua akan masuk ingat. Sampai ada benda yang aku tak mau nak ingat, aku tutup telinga supaya aku tak dengar. Kalau aku dengar nanti aku ingat. Masya Allah. Yahya bin Yaman Al-Kufi, sahabat kepada Waqi' bin Al-Jarrah. Dia kata tak ada seorang pun daripada kalangan sahabat-sahabat kami yang mampu menghafal hadis lebih pantas daripada Yahya bin Yaman. Dia pernah hafal 500 hadis dalam satu majlis sahaja. 500 hadis tu dalam satu kelas tu dia dah hafal. Kalau kata kelas kita sejam, dah masa sejam dia dah hafal 500 hadis. It's crazy. Tapi dia cepat hafal, tapi ada kawan dia cakap dia cepat lupa juga. Kawan dia Muhammad bin Numair, dia kata dia selalu hafal cepat tapi dia cepat lupa. Kadang-kadang Allah uji macam tu. Ada orang cepat hafal, dia cepat lupa. Ada orang lambat hafal tapi lambat lupa. Ada orang cepat hafal, lambat lupa. Ada orang lambat hafal, cepat pula lupa. Macam-macam Allah bagi kurniaan dia. Waqi' bin Jarrah, ulama hadis, meninggal tahun 197 Hijrah. Dia pernah cerita tentang memori dia. Imam Ahmad dia cerita, dia kata guru dia Waqi' ni, dia kata aku tak pernah melihat Waqi' ragu-ragu tentang ingatan hadis dia kecuali pada satu hari je. Dan aku tak pernah melihat dia membawa bersamanya kitab ataupun apa-apa catatan. Dia tak pernah ragu-ragu apa dia hafal. Dia tak pernah bawa kitab ataupun apa-apa tulisan. Dahsyat. Abdul Rahman bin Mahdi, meninggal tahun 198 Hijrah, ulama besar hadis di Iraq. Dia pernah mengajar, dia sampaikan, dia baca 20,000 hadis secara hafal. Macam tu je. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fulan an fulan an fulan, 20,000 tanpa tengok. Abu Dawud At-Tayalisi, dia kata aku mampu nak baca 30,000 hadis berturut-turut dengan lancar. Bukan, dia kata bukan sebab aku nak berbangga, tapi nak kata dahsyat dia boleh hafal 30,000 hadis, dia boleh baca, ingat dia macam tu je. Dia boleh baca.
Ishaq bin Rahawayh, dia kata aku tak pernah menulis sesuatu melainkan aku akan menghafalnya. Dan sesungguhnya dia kata sekarang ini masa dia tengah bercakap ni, seolah-olah aku sedang melihat lebih daripada 70,000 hadis yang aku hafal. Nak kata daya ingatan dia hafal ni macam nampak depan mata. Ni guru kepada Imam Al-Bukhari. Ishaq bin Rahawayh dia pernah kata, aku tahu setiap tempat bagi 100,000 hadis yang aku hafal. Kat mana susunan ni, kat situ, kat sini. Macam aku tengah tengok ni. Yang ini yang saya nak cuba sikit train anak-anak murid saya ni, nak cuba dapatkan this piece of it. Sebab tu saya nak train dia, dia orang ingat ayat ni kat mana, kat atas, kat bawah, muka surat berapa, baris ke berapa, ini kat mana ni. Nak train macam ni lah, sikit je. Boleh bayang anak saya, nak supaya dia orang boleh appreciate how ulama-ulama ni punya daya hafalan yang dahsyat. 100,000 hadis dia boleh ingat macam tu. Kita ni nak ingat satu juzuk macam tu pun dah seksa kan. So murid kepada Ishaq bin Rahawayh, Abu Dawud Al-Khaffaf, dia kata Ishaq bin Rahawayh guru dia pernah dia sampaikan hadis untuk kami tulis, iaitu secara imla. 11,000 hadis dia baca je macam tu dengan ingatan dia. Dan bila kami cek balik dengan kitab, dia tak bertambah atau berkurang satu huruf pun. Bulat-bulat. Gila tu. Dan seorang anak murid Ishaq bin Rahawayh ni dia pernah tanya, aku dengar kau hafal 100,000 hadis. Ishaq kata, aku tak tahu apa benda tu 100,000 hadis. Tapi aku tak pernah aku dengar sesuatu melainkan aku akan ingat. Dan tak pernah aku hafal sesuatu dan aku terlupa. I never forget. Imam Ahmad, dia pernah kata kepada anak dia, ambillah daripada mana-mana bahagian kitab Waqi' bin Jarrah. Jika kamu mahu, kamu boleh tanya mana-mana hadis, tanya aku. Dan aku akan bagi tahu kau sanad dia. Dan kalau kau nak juga, kau boleh tanya aku mana-mana sanad. Dan aku akan bagi tahu apa hadisnya. Luar biasa sungguh. Dan dia juga disebut oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad ni, dia hafal sampai entah berapa banyak hadis yang disebut 1 juta hadis. Maybe dia mengambil kira tentang setiap jalan. Kalau satu hadis tu ada 100 jalan, dia kira 100 lah. Termasuk juga kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih, yang mana yang ni semua diingat. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari, dia kata aku hafal 100,000 hadis sahih, 200,000 hadis tak sahih. Dan bagi dia kata hafalan ni lebih hebat daripada guru dia Ishaq bin Rahawayh. Pernah satu hari Imam Bukhari dia hadir satu majlis ilmu yang disampaikan oleh guru-guru hebat dekat Basrah. Antara yang hadir masa tu Hashid bin Ismail, dan masa tu Imam Bukhari masih lagi kecil. Dan dia tak tulis apa-apa pun hadis. Dia datang, dia dengar hadis tu, dia tak tulis apa pun. Berhari-hari punya majlis tu dia tak tulis apa. Dia dengar je. Sampai kawan dia Hashid ni, dan seorang lagi dia tegur Bukhari, kau datang kat sini nak belajar, tapi kau tak tulis apa pun. Apa yang kau nak buat ni? Buat apa kau datang kemari? 16 hari habis daurah tu, Imam Bukhari pun dia kata kepada kedua-dua sahabat dia tu, kau ni dah banyak kali duk tanya aku kenapa aku tak tulis. Cuba korang tunjuk apa yang kau mau tulis. Dia orang pun tulis lah. Dia orang pun tunjuk. Ada 15,000 hadis yang dia orang dah catat, dia orang dah kumpul daripada guru mereka. Dia tunjuk kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata, fine, aku ulang balik 15,000 hadis ni daripada kulit ke kulit. Dan dia pun ulang, kawan dia semak,
Sampai kan kawan dia rasa takjub lah. Dijadikan hafalan Bukhari ini untuk nak betulkan kalau ada kesilapan dalam tulisan diorang. So Bukhari tanya balik ke mereka, kau ingat aku akan sia-siakan hari-hari aku ke? So diorang pun akur lah dengan keajaiban hafazan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah ni dia kata, telinga aku ni tak pernah dengar sesuatu melainkan dia akan terpahat, dia akan hafal. Satu hari dia kata masa dia berjalan-jalan dekat pasar di Baghdad, dia terdengar ada bunyi nyanyian dekat dalam satu bilik. Dia pun tutup, dia letak jari dekat telinga, dia tak nak dengar. Sebab dia khawatir akan terhafal. Macam kita pergi ke shopping mall, bunyi gerbang rebung, bunyi lagu ni lagu tu kan, kita mana hafal semua tu. Melainkan memang kita dah hafal daripada awal. Tapi dia khawatir kalau dia pergi tempat-tempat macam tu, dia akan hafal lagu-lagu tu semua. So dia tutup telinga dia tak nak dengar. Nak kata hebatnya hafalan ni, dia kata aku ingat lagi, dia kata aku masih lagi simpan dekat rumah aku catatan-catatanku sejak 50 tahun yang lalu, yang aku tak pernah revise dia selepas tu. Tapi aku tahu semua input-input buku-buku yang aku pernah baca tu, maklumat ni dekat muka surat mana, ni dekat baris mana, dia ingat. Kata Abu Zur'ah, aku ingat 200,000 hadis. Macam mana aku ingat Qul huwallahu ahad. Masya Allah, Masya Allah. Qul huwallahu ahad tu surah paling senang lah bagi kita kan. Dia boleh ingat 200,000 hadis in that level. Anak kepada Abu Daud yang menulis kitab Abu Daud, dia kata, aku pernah sampaikan 36,000 hadis daripada ingatan aku dekat Asbahan. This question. Dan one hadis tu maybe ada 50 version, 50 hadis lah. Assalamualaikum. Ada masalah ke tak dengar suara dan tak ada gambar? suara boleh dengar ke? Dah ada gambar, dah ada suara. Okey, dah boleh dah doktor. Dah okey. Gambar dah hilang balik. Hai. Gambar hilang. Ada balik. Ada balik. Okey, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, okey. Hilang pula. Doktor kena repeat balik doktor cakap apa tadi. Kita tak dengar. Dah hilang sekarang? Sekarang? Okay. Hilang. Hilang gambar suara. Suara ada, gambar hilang. Macam mana gambar boleh hilang? Okey. Okey dah. Sekarang ada. Ada suara, ada gambar. Okey. Okey. Doktor kena repeat balik doktor. Tak ada gambar. Hai. Tak ada gambar, suara ada. Tak ada gambar. Sekejap. Okay, ada balik. Sekarang ada. Hilang balik. Hilang balik? Ya. No, bila partisipan talking, so gambar tu hilang. Partisipan kena diam, silent, then Ya, betul. Dia macam bila ada suara lain bercakap, dia keluar, dia akan gantikan apa nama saya punya video. Okay, should be cool. Alright, betul. Admin nasihat supaya kita pin muka saya ni dekat Zoom. So saya bercakap ke tak bercakap ke muka saya saja. Kalau ada suara lain dia akan tukar ke video tu. Okay. Tapi kalau jadi co-host tak payah pin pun tak apa.
Sebab akak dah block semua kecuali co-host saja dengan host saja yang boleh appeal. So kalau tak pin pun tak apa. Tapi tak tahu kenapa tadi ada technical sikit. Okey, doktor teruskan. Alright. Okay. Sebut lagi. Mungkin pernah dengar tak tentang Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni yang karang kitab Sunan Ad-Daraqutni, ulama hadis besar. Ni cerita dia satu hari ni, Ad-Daraqutni ni dia hadir dalam satu majlis ilmu, guru dia Ismail Saffar. Dia tak tulis apa pun. Sebab masa tu dia tengah sibuk, dia duk tulis benda lain. Kawan-kawan ni dekat, tengah kumpul dekat guru ni, dengar belajar hadis semua kan. Sampai kawan-kawan dia datang jumpa dia lepas kelas, dia kata, engkau ni duduk kat belakang ni, duk tulis ni, engkau tak boleh riwayat hadis yang kami dengar daripada guru kami sebab engkau tak dengar daripada dia. So Daraqutni dia kata, tak, jangan kau mesangka aku punya hafalan dan kefahaman aku sama macam kamu. Walaupun aku tulis benda ni, tapi aku ingat, aku dengar semua apa yang dia cakap dan aku boleh absorb, aku boleh hafal semua. Kalau tak percaya aku baca. Dan dia pun dia kata, guru kita tu dah baca 18 hadis. Hadis pertama daripada fulan dan fulan, matan dia begitu. Hadis kedua daripada fulan bin fulan bin fulan, matan dia begini. Sampailah semua. Habis hadis tu, semua orang kagum lah tengok hafalan. Maksudnya dia dah biasa, bila dia hafal tu, dia boleh dengar, dia boleh buat kerja lain. Yang ni juga benda-benda yang saya dulu try to practice. Ada orang dia kata, bila dia nak hafal ni, jangan bising-bising, tak nak dengar. Ada orang bila dia tengah hafal, dia tak boleh buat benda lain. Dia kena duduk, dia kena hafal kat situ. Saya try to train untuk nak buat few things masa saya menghafal. So, saya hafal sambil saya berjalan, maybe sambil talking, sambil melihat benda lain, dan sampai saya mendapati, for me, itulah cara yang saya mudah untuk nak hafal. So saya suka hafal dalam keadaan saya buat benda lain. So kalau kata tengok saya mengapel, saya tengah tengok TV ke, ataupun saya tengah berjalan ke, saya tengah naik bersikal ke, itu the best thing yang saya boleh hafal macam tu laju compare dengan duduk kan. Itu berbezalah setiap orang. So Ibn Taymiyah, Syekhul Islam, dia pun pernah kata, dia seorang daripada kawan dia kata, ingatan Ibn Taymiyah ni memang antara yang ajaib pada zaman kami. Ibn Taymiyah ni dah kira late sikit dah. Tadi yang saya cerita ulama-ulama ni semua yang 200-300 hijrah punya dia punya zaman. Ibn Taymiyah ni dah 700 lebih dah. Ya. Dan Ibn Taymiyah ni, orang puji dia kata, dia boleh ingat, dia boleh hafal satu kitab dengan sekali baca. Contoh kan, kita baca buku ni, sekali dibaca ni, dia terus hafal bulat-bulat. Saya cuma pernah tengok pada zaman ni ada seorang yang boleh buat benda tu. Itu pun orang tu masuk Guinness World of Record. Sebab apa? Dia ni otak dia tak betul. Maksud tak betul ni, dia ada masalah mental lah. Dia tak normal. Tapi kelebihan dia, bila dia hafal, dia memang tengok dekat lah. Dia tengok macam tu. Tapi novel tebal macam tu, dia boleh hafal sebiji-sebiji. Dia orang test ingatan dia kat universiti, salah satu universiti kat US. Dalam masa seminggu, dia bagi orang tu baca satu novel, 600 muka ke apa. Dia baca, lepas tu dia tolak, dia bawa kat depan pelajar-pelajar semua, audience. Semua orang boleh tanya anything. Nak tanya, perkataan ni ada muka surat berapa, dekat baris berapa. Dia boleh hafal bulat-bulat novel. Dia baca tu 600 muka tu dalam masa seminggu, dia boleh hafal. So, saya pun kadang pelik kan. Tapi itulah anugerah Allah bagi. Otak manusia ni boleh buat macam-macam kalau kita gunakan benda betul. But now, kita dah rely too much on technology sampai kita dah tak berapa gunakan sangat otak kita ni. Sebab tu ulama dulu sangat hebat dia punya, bukan setakat daya hafazan, tapi macam mana dia punya
kefahaman agama, istinbat, orang yang belajar fiqh, tengok macam Imam Syafi'i ulas pasal fiqh, tengok macam ulama lain bila bahaskan tentang satu isu tu daqiq, sangat detail, sangat kehadapan, advance, sampai masalah dia tu boleh kita relate lagi dengan zaman kita sekarang ni. Nak kata how genius they are, tapi dia bukannya pure genius yang kita kata memang dia dah lahir macam tu ataupun dia ada kecacatan mental macam yang kita hadapi sekarang. Tak, itu satu training yang dia dah buat, satu lagi is keikhlasan mereka, Allah bagi barakah lah pada kehidupan dan ilmu mereka. So tu segala-gala yang berkaitan dengan mereka itu memberikan manfaat kepada sampailah ke zaman kita ni. And sebahagian ulama hadis dulu, walaupun dia terkenal dengan daya hafalan yang hebat, tapi dia still akan berhati-hati untuk riwayatkan hadis. And dia akan sampai walaupun diingat luar biasa macam Imam Ahmad, walaupun dia hafal tu memang orang semua puji, tapi bila dia riwayat hadis tu dia tengok. Depend pada pilihan masing-masing lah. Ada ulama dia too confident dengan hafalan ni, dia tak payah tengok buku pun. Ada setengah ulama ni dia lebih berhati-hati. Sebab tu dia, even some ulama ni bila dia dah tua, dia buta pun hafalan dia masih padu. Dia tak perlu tengok buku untuk nak revise. Ada ulama yang bila dia dah buta tu dia dah mula celaru sikit sebab dia dah tak nampak dah. Dia nak revision tu dah tak dapat dah. Ingat tak kisah sebelum ni ada pernah viral tentang video adik Jihad bin Mut'ib al-Maliki. Budak buta tu yang dekat Saudi yang diuji hafalan hadis dia kan. Dahsyat. Masa tu umur dia lebih kurang 12 tahun masa video tu tengah viral. Dia daripada Madinah Al-Munawwarah. Dan hebatnya saudara Jihad ni punya hafalan, dia boleh ingat teliti hadis-hadis yang dia hafal. Dia dah hafal Kutubus Sittah. Kan, dia ingat turutan dia ingat nombor dia ingat siapa sahabat riwayat dia, siapa bab mana, dia boleh ingat tu. Dia buta tu. Ada video dia. Tengok dekat YouTube. Dan dia pun pernah masuk beberapa pertandingan hafazan hadis dekat Saudi, menang. Bila sebut pasal pertandingan hafazan hadis ni kat Saudi ni best tu. Sebab pertandingan hafazan hadis dia hadiah besar-besar. Juara boleh dapat 100,000, 70,000. Masya-Allah. Dan dulu masa kat universiti saya tu pun kadang-kadang dalam setiap seminar dia ada buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu hadiah paling besar tu ada satu kali tu 1 kereta. Lepas tu ada beberapa biji laptop. Ada banyak handphone untuk cabutan-cabutan bertuah dia. Luar biasa dia punya kemampuan dia. Tapi adik Jihad ni dia bukan sekadar dia hafal hadis tu macam tu je, dia boleh hafal. Mas dia orang cerita ni, dia hafal Al-Quran masa umur dia 7 tahun dengan macam tu juga level dia. Dan dia boleh ingat nombor ayat, muka surat dia, surah dia, baris dia, lokasi-lokasi ayat dia, semua dia hafal. Lepas tu dia hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, macam tu juga. So ramai orang mungkin amazing tengok macam mana dia boleh hafal macam tu kan. Apakah yang telah dilalui oleh anak yang hebat ini? So kita tengok Allah bagi dia anugerah luar biasa, tetapi Allah menarik nikmat mata dia tak nampak. Dia Jihad ni, adik Jihad ni pernah kata dia yang banyak bantu dia hafal mak dia. Mak dia akan baca ulangkan, nampak tak peranan ibu bapa kan. Itu yang saya sekarang bagi tahu, sang ibu bapa dia tak boleh serah 100% to school. Dia kena, sebab anak-anak ni at the end dia akan kembali ke rumah, dia akan bersama dengan mak ayah dia banyak. So mak ayah kena jadi sumber inspirasi yang utama. Anak-anak dia tengok mak ayah dia buat apa, itulah jadi inspirasi dia. Dia tak akan jadi mak ayah ni belasah tengok TV semua enjoy apa, anak dia duk kena hafal Quran. Tak akan jadi macam tu. Susah lah nak jadi. Melainkan anak itu memang luar biasa fitrah dia. Dan dalam satu intermubual lah dekat satu televisyen, adik Jihad ni dia pernah kata dia kena didengar mak dia baca, dia ulang-ulang. Mak dia ataupun guru dia baca, dia akan ulang banyak kali. Dan dia sampai dia ulang 3 hingga 5 juzuk satu hari. Tapi yang paling dahsyat adalah keinginan Jihad ni, walaupun kecil masa tu dia memang dia nak hafal, keinginan dia nak hafal Quran dan hadis tu sangat tinggi. Dan minat ni dah datang umur 4 tahun.
Jarang kita temui anak-anak yang kecil ni dia ada that kind of passion ataupun minat dalam agama. Saya jumpa sikit je beberapa anak-anak yang kita nampak dia dah nampak talent dia. Subhanallah, antara benda-benda yang nikmat apa yang Allah bagi pada saya juga adalah sometimes kita tengok orang tu je, dia macam there's a very strong feeling this one dia ada satu talent yang boleh nampak talent dia boleh macam kata boleh baca lah dia ni macam mana dia punya karakter dia ni apa dan so kalau kita tengok pencapaian adik jihad ni juga banyak daripada usaha mak ayah dia jugalah dan dia ulang sampai dialurkan. Tapi konsistensi di jihad ni hafal Quran tu luar biasa. Sekarang ni dia dah belasan tahun dan walaupun dia buta, Masya Allah, sampai ada orang pernah tanya kepada di jihad ni, kau ada doa pada Allah supaya dikembalikan penglihatan kamu? Dia kata tak. Aku tak pernah doa pada Allah supaya aku dicelikkan. Sebab ada satu hadis di Bukhari, dia kata bahawa orang yang diuji dengan kedua-dua penglihatan dia, lalu dia bersabar, maka Allah akan menggantikannya dengan syurga. Dan itu yang aku harapkan. Subhanallah. Anak-anak sekecil itu ketika itu boleh memberikan jawapan macam tu. Kan, macam mana dia boleh fikirkan tentang Allah saja kan? Kan berbanding dengan keseronokan dunia. Kan dia punya hiburan tu Al-Quran dengan hadis. Kan, berbeza dengan cara kita memberi hiburan pada kita, pada anak-anak kita semua. And of course antara yang saya tengok is kehebatan hafalan adik jihad yang luar biasa ni, dia sebenarnya merupakan sedikit daripada gambaran macam mana hafazan ulama hebat dulu. Macam mana ulama silam dulu boleh ingat ribuan hadis, jalan-jalan sanad-sanad ni semua permasalahan, kitab dia boleh telan yang rumit ni. Dan Masya Allah, ini kita cerita pasal ni, pasal hari ni memang tajuk kita pasal mengulang-ulang hafazan. Secara tak sedar kita dah syarah sampai sejam lebih. Okay, kita tengok pada soalan-soalan di Zoom ini ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doktor, adakah disebabkan zaman para salaf ini senang menghafal sebab masa itu tak ada TV, factor environment, jadi mereka mengisi waktu mereka dengan banyak menghafal dan membaca? Exactly. Salah satu is diorang tak ada attraction hiburan, entertainment ni banyak. Kita yang banyak leka is hiburan ni lah, TV, gadget. Saya senang cerita kan. Tengok hari ni macam mana kita membaca kita punya media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, whatever. Berapa jam kita habiskan? Sekejap lagi tengok, sekejap lagi tengok. Macam itulah ulama dulu dihabiskan masa dia, tetapi bukan dengan gadget, tapi dengan Quran, dengan hadis, dengan ilmu, dengan ini. Itu beza dia. Tapi jangan ingat sebab itulah dia senang. Cabaran zaman dulu ni, ingat senang. Hidup zaman yang susah, tak ada lampu, tak ada aircon, dia tak ada kemudahan, perang, miskin, cabaran lah jauh lebih dahsyat cabaran-cabaran ni berbanding kita pada hari ini. So cabaran kita ada kesenangan kita, tapi kita ada cabaran kita. Diorang pun ada cabaran dia, ada kesenangan dia. So how kita nak overcome kita punya weaknesses tu dan kita nak manfaatkan strength yang kita ada. Okay, Assalamualaikum doktor. Nak tanya maknanya macam mana kita nak buat supaya anak kita kurang diversion ke hal-hal yang lewa ini? Well, very hard. Saya boleh bagi tahu it's very hard. Sebab kita sendiri daripada kecil dah senang cerita kat rumah kita ada benda-benda tu. Kita ada gadget, kita ada komputer, kita ada television. Melainkan kita sanggup buang semua tu. Tapi sebenarnya saya nak cerita ada parent yang sanggup tau. Masa saya bersembang lah dengan satu parent ni. Dia ada anak-anak dia, some of my students. Anak dia struggle lah nak menghafal Quran. But dekat rumah, pak dia suka duk tengok Hindustan. Memang addiction tengok Hindustan.
dia kebetulan dia ada beberapa TV kat rumah tu. Dia ada home theater, mahal punya home theater. Tapi lepas tu, yelah, kita dah bagi tahu bahawa yang nak hafal Quran ni bukan anak-anak je yang kena berkorban. Parent pun kena berkorban. Macam mana anak-anak kat rumah dia nak teruskan katakan menghafal Quran. Tapi bila dia balik, dia tengok mak pak dia asyik duk mengandak TV je. Kan? Kita dekat sekolah, kita dah terap. Cuti balik rumah 2 minggu, anak kembali menjadi seperti asal. Sebab environment dekat rumah dia tu dia tak ubah. Kan, lepas tu macam mana nak salahkan sekolah? Sekolah kita dah cuba buat yang terbaik daripada siang sampai ke malam. Program kita semua teratur. Kita dah cuba untuk nak kurangkan sikit bonding. Dan bonding, sometimes ibu bapa tak strong. Ibu bapa kita kat Malaysia ni tak strong. Dia tak boleh pisah dengan anak lama-lama. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Bila kita selalu ada kita duk bawa anak kita balik rumah. Rumah kita pula suasana ni masih macam tu. Dia dah dekat sekolah ni dah training, kita dah buat macam ni, nak bagi dia punya bond tu melekat. Tapi bila balik rumah, ma'assalamah balik. Bila balik sekolah balik, kena start daripada yang baru balik. So, memang susah melainkan kita sebagai parent yang membentuk environment tu yang ubah benda tu semua. Nak cut semua pun payah juga. Kita ni mati kutu pula kan. Kan anak kita pula macam mana? Itu sebenarnya ibu bapa lah. Macam mana kita corak rumah. Contoh, ramai orang ini kat rumah ni, dekat ruang tamu tu dah TV dah. Mana-mana duduk buka TV. Saya taklah perfect. Tapi saya cuba elakkan. Saya kat ruang tamu saya tak ada TV. So saya tak nak nanti TV tu jadi mission, menjadi macam penghibur masa lapang sentiasa. Kalau boleh biarlah, macam saya cuba usahakan macam ni, ada ruang membaca ataupun buku-buku saya. So kalau anak-anak nak study semua masuk sini, saya pun akan study kat sini. Tapi saya pun tak ada meja ke. Itu yang leceh sikit, kena ada meja. Tapi so meja tu mungkin duduk, dia tengok saya belajar, dia tengok saya tulis, dia tengok saya ni ke apa, buku suasana ni akan membina. So sikit sebanyak lah, tapi susah, mesti susah saya beritahu sebab kita tak 100% cut. Tapi dia depend betul-betul pada ibu, daripada dia kecil kena bentuk anak tu daripada rebung ni. It's very tough lah. Dia kata, Ustaz, saya melihat Mufti Saudi juga tak nampak tapi hebat ilmu. Boleh Ustaz share rahsia kehebatan mereka yang walaupun buta mata tapi terang hati. Begitu juga Syekh bin Baz walaupun dah wafat. Baru saya tahu beliau lah yang banyak infak betul secara rahsia. Membezakan dia adalah ulama ni kehidupan dia. Kita kehidupan kita fikir balik kan, banyak sangat benda yang sia-sia. Ulama macam bin Baz, dia tak sia-siakan hidup dia. Saya banyak dengar cerita-cerita daripada para masyayikh yang bercerita tentang Syekh bin Baz. Kalau dia tengah daripada telefon, ni saya cerita, daripada telefon dia call, lepas tu dia ada few telefon lagi, dia sibuk kan mufti. Daripada call ni nak tukar, ada call lain pula masuk kan. Dia sempat lagi, astagfirullah. Assalamualaikum. Ada call ni lagi, astagfirullah. Assalamualaikum. Sentiasa beristighfar, zikir, masa-masa yang terluang daripada pagi. Bayangkan, dia rehat sekejap lah kot. Tapi orang macam tu, lepas asar, setiap hari dia buka rumah dia. Dia buka rumah dia untuk orang ramai, siapa-siapa yang nak datang, dan orang ramai yang akan datang. Sebab dia akan jumpa, dia akan soal jawab, dia akan bagi sama kelas. Pagi dah sibuk lah. Lepas tu setiap petang dia orang kata, lepas tu dia akan ada jamuan. Hari-hari bayangkan jamuan. Tapi Masya Allah, orang pemurah lah, banyak orang tolong, orang bagi ni semua kan. Ulama ni orang sayang. Lepas maghrib ada kuliah. Lepas isyak ada kuliah. Student lagi, bla bla bla. Orang sibuk lagi, call sana, call sini.
jumpa dengan raja lagi, governor, menteri dan sebagainya. Kehidupan dia sentiasa dalam ilmiah. Walaupun mata dia tak nampak. Orang bacakan, dia akan ni. Tapi ilmu dia Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu macam bila kita belajar tahiliah talibul ilmi, kita tengah belajar tentang kehidupan ilmiah, macam itulah ulama-ulama ni. Macam mana dia masukkan dalam kehidupan. Kita kata passion, tamak pada ilmu, ulang-ulang dan sebagainya. Yang kita duk belajar ni semua, inilah kehidupan para ulama yang hebat-hebat. Tak adanya ulama-ulama hebat ni kita tengok dia duk habiskan masa menengok TV ataupun duk ni ke apa, tak. Always with ilmu. Okay, sekejap. Ada yang bertanya di IG ni, Assalamualaikum, kalau tak ada PKP, malam-malam ramai ibu bapa suka bawa anak-anak keluar ke kedai. Kenapa culture ni ada dalam masyarakat kita? Sepatutnya makan awal, by maghrib, solat, baca, ngaji, window time. Right, okay, maybe pengurusan keluarga ni berbeza. Cuma, yalah, kita tak boleh terlampau strict sangat ke anak-anak kita ni. Lama-lama dia memberontak, dia akan tepu dan sebagainya. Tapi kena cari masa yang sebaiknya. Anak-anak ni kalau daripada kecil kita dah bentuk dia itu yang macam itulah, dia akan dibiasakan. Kalau daripada kecil kita dah biasakan jiwa dia dengan Islam, dengan agama, dengan Quran, macam itulah dia akan membesar, dia akan cenderung. But kalau kita daripada kecil kita dah membiasakan mereka dengan hiburan, kebaratan dan sebagainya, well, kita tak boleh salahkan bila mereka dah remaja, dia dah sampai ke tahap otak dia nak tinggal pruning je, segala apa yang dia telah dapat masa dia kecil, dia akan buat pilihan dia lah. Sama ada pilihan itu baik ataupun tidak baik, itulah rebung dia yang telah kita bentuk daripada kecil. Anak ni Nabi dah kata, ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah. Semua fitrah. Ayah mak ayah ni lah yang corakkan anak-anak. Ada yang tanya, Ustaz, adakah faktor pemakanan merupakan salah satu aspek utama yang perlu dijaga dalam menghafaz? Prinsip saya mudah. Saya tahu banyak pantang larang masyarakat, makan itu, makan ini, makan ini. Prinsip saya satu. Apa yang dalam Quran Sunnah kata halalan tayyiban, itu je. Selagi makanan tu halal dan tayyib. Tayyib ni apa maksud dia? Tayyib ni termasuk makanan yang sihat, makanan yang baik. Janganlah makanan tu kalau dah dibuktikan secara saintifik boleh bagi efek pada hafalan, dan tu kita avoid. Kalau makanan itu secara saintifik boleh memberikan manfaat pada hafalan kita macam DHA, omega 3 dan sebagainya, yang ini kita boleh jadikan sebagai makanan tambahan kita. Kalau makanan itu boleh efek pada kesihatan kita, itu tak tayyib lah. Sebab bila kita tidak sihat, maka otak kita juga tidak cergas dan tidak cerdas. So, ingat, makanan yang halal, makanan yang tayyib. Orang kata, Ustaz, boleh ke makan KFC? Makan lah, halal benda tu. Kalau dia ada konten yang kalau makan selalu dia boleh memberikan kemudaratan, elakkanlah. Tapi sekadar kata nak makan burger, makannya. Tapi tak, macam kita nak sihat lah. Janganlah kita makan selalu. Kalau kita makan selalu, nanti badan kita tak sihat. Mungkin bila tak sihat, kita jadi tak cergas, otak kita ngantuk, nak tidur. Itu dia akan efek lah pada yang lain-lain. Baik. Doktor? Ya. Doktor, akak nak tanya. Macam bila kita ada yang call di sana. Okay, silakan. Okay. Bila kita dengar tadi cerita daripada doktor pasal perawi-perawi, macam mana hafalan dia dibuat. Jadi macam sekarang kita rasa macam very inspiration dengar cara mereka menghafal apa semua kan, ibarat macam very automatic for them. Macam kita sekarang ni bila dah berumur, especially yang those yang dah ada 50s, dah nak reach 60s, kita tak boleh cakap kalau. Betul tak doktor? Sebab itu kita membuka ruang kepada syaitan. Patutnya kita macam bercakap qadar Allah. Betul tak doktor? So untuk age kita begini yang dah nak 50s, nak masuk 60s ni, apa yang boleh kita buat untuk perbaikikan keadaan yang dulu kita macam
kita tak banyak nak hafal Quran, nak buka buku-buku zikir ke apa kan. Tapi bila dah attend kuliah macam ni rasa wow, very inspiration dengar cerita-cerita apa yang tadi doktor bercerita kan. Jadi macam kita ni kadang-kadang kita terasa macam Awi dah terlambat ke apa ke. So apa yang doktor boleh nasihatkan kepada kita? Sama ada banyakkan hadiah kuliah ke atau apa yang the best doktor boleh advice pada kami yang 50s and 60s ni lah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Elin kita yang bertanya. Okey. Untuk age yang 50-an, 60-an, sebenarnya kalau hadirat semua bertanya pada saya sekalipun, saya sendiri pun banyak penyesalan. Kalau kita nak kira penyesalan, dan itulah sifat manusia. Kita akan menyesal dengan apa yang telah berlaku. Kan, mungkin daripada kakak, tuan-tuan, perempuan semua ada yang rasa menyesal, kenapalah aku dulu tak macam ni, kenapalah aku tak macam ni kan. Kita rasa that kehilangan tu. Termasuk saya sendiri pun, walaupun mungkin mungkin ramai yang tengok, mungkin saya alhamdulillah dapat peluang lebih kecil. Saya sendiri ada penyesalan. Penyesalan is kadang-kadang kita fikir, kalau saya boleh kembali balik zaman saya belajar dulu, saya mungkin akan fixkan ini, akan buat ini, akan fokus ni, akan masuk ke sini, akan benda-benda tu. Kita akan fikir, Allah, kenapa dulu aku tak berusaha lebih? Kenapa dulu aku tak buat ini? Perasaan tu mesti ada. Tapi sifat manusia, dia memang always mensia-siakan masa dia. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah dah bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah dah kata manusia ni memang dalam kerugian. Demi masa, Allah bersumpah. Manusia always rugi. Dan itu memang kita akan sentiasa rasa rugi. Sebab tu Allah kata kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan yang kebenaran, pesan kesabaran. So, tapi kita tengok orang dekat akhirat bersama. Ya Allah, kembalikanlah aku semula ke dunia supaya aku boleh bersedekah. Ya Allah, kembalikanlah aku dunia supaya aku boleh buat amal saleh. Kita akan kembali menyesal bila kita dah mati nanti. Ya Allah, kalau aku dulu aku boleh kurangkan dosa aku dan aku boleh tambah amal saleh. Orang yang masuk neraka apatah lagi. So apa yang kita kena buat sekarang is fokus kepada apa yang boleh memberikan manfaat kepada kita. Untuk orang yang dah 50-60an, fokus kita sekarang ni adalah untuk kita jangan kata kita terlambat. Sebab inspiration dia adalah kita tengok Nabi SAW, para sahabat. Nabi dapat wahyu umur 40, pergi ke Madinah pun dah usia 53 tahun. 53 tahun masa Nabi berhijrah ke Madinah. Masa tu baru nak mula perjuangan, sahabat pun nak beramai yang seangkatan dengan Nabi, umur-umur macam tu pun mendalami Islam ketika itu, sampailah mereka menjadi fuqaha yang hebat. Yang menjadi generasi yang sangat hebat dan paling hebat. Dan sebab itu kita tengok sahabat, kita jangan kata kita terlambat. But untuk nak sesuaikan dengan realiti kita pada hari ini, kita kena tahu apa yang lebih memberi manfaat untuk kita. Sebagai contoh, umur 50-an tidak menegah daripada kita rasa saya dah tak boleh hafal Quran. Yes, we can. Tapi dia akan menuntut contohnya masa yang lama. Sebab ada nenek-nenek, ada yang kat YouTube pun ada, kan, yang mana kisah dia baru nak hafal umur 50 tahun. Dia kata, aku nak hafal sebab aku nak bawa bekalan ni jumpa Allah. Dengan kadar mana pun, aku nak cuba at least. Ini bukti, dia kata, supaya nanti dalam dada aku ni penuh dengan kalamullah. Itu yang boleh aku nak jadikan bukti nanti aku ni cintakan Allah. Qadarullah. Allah panjangkan usia sampai 30 tahun. Lebih daripada itu. Maksudnya sampai usia dia 80 tahun. Dan umur 80 tu baru dia khatam 30 juzuk. Maksudnya lebih kurang setahun dia hafal sejuzuk je. Dan dosa susah, saya tahu. Orang tua-tua ni banyak sel-sel dia dah mati. Ni susah nak hafal. Saya pernah cakap kat mak saya. Mak dulu duk hantar kita orang ngapal Quran ni semua kan. So mak sendiri tak ngapal.
Kita punya susah nak hafal dulu, duduk dekat asrama lah, macam-macam hal apa. Mak nak suruh kita hafal Quran, mak nak hafal, mak hafal lah. Tapi saya gurau-gurau lah. Sekarang ni, mak saya dia Masya Allah, always consistent. Hari-hari lepas dia sediakan bagi sarapan, makan dengan ayah, dia akan duduk dengan Quran. Duha, Quran, lama, sejam lebih. Dan kadang-kadang saya datang tu, mak akan, dia sedengar lah, dia baca kan. So saya kata, mak, dulu kan mak cek kita orang ngaji kan. Sekarang ni biar kami pula cek mak. Dia kadang-kadang, kau janganlah dengar aku. Kalau kau dengar aku, malulah aku nak baca ni. Lepas tu saya cakap, mak, why not try Afan? Aku dah tua lah, apalah, bla bla bla. Tak, yang penting mak ada niat. Mak jangan kata mak tak ada niat. Mak ada niat, just do your best. Berapa panjang Allah panjangkan usia mak dengan kadar itu, tapi kalau mak dah ada niat dan kita tak sempat untuk nak melangsaikan amal saleh kita, Allah akan bagi pahala yang sama. Kalau kita dah niat nak hafal Quran contohnya, insya-Allah kita dah usaha yang terbaik. Allah Maha tahu. Kalau kita mati tak sempat, Allah akan bagi kita pahala hafal Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun tak sangka mak saya dah hafal sejuzuk dah. Dan kadang-kadang saya datang tu, mak suruh cek, suruh tebuk, kita tahu dia susah. Dia lambat nak hafal. Dia kadang-kadang dia confused. Tapi dia ingat apa yang saya kata tu, dia cuba. So bila nak tanya tu, mak akan cakap, kau janganlah kau dok tanya aku macam kau tanya anak-anak murid kau tu. Kau tanya aku biasa-biasa sudahlah. Ya. Kita faham lah kan. Tak apa mak, it's okay. And dia cuba. Maksudnya kita, first kali point saya is, jangan kita letak seolah-olah bila kita dah 50-60 ni, it's over for us. No. Kita tak ada yang kita panggil sebagai sisa-sisa kehidupan. Kita akan sentiasa hidup sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. We don't know. Orang muda meninggal sekarang, orang tua pun boleh meninggal anytime. Tapi kita cari apa yang bermanfaat. So antara yang saya suggest, kebiasaannya yang bermanfaat untuk orang 50-60an ni, kita belajar knowledge yang boleh mengubah hati kita, mendekatkan hati kita ke jalan Allah, dan yang boleh menambah amal saleh kita. Mungkin kalau nak jadi macam mufti itu dah payahlah kan. But kita belajar something yang boleh buat kita understand our agama dengan betul, supaya kita can correct ourselves dan correct ahli keluarga kita. Maybe kita tak mampu dah usia ni, maybe. Tapi it doesn't mean kita tak boleh bentuk anak kita ataupun cucu kita. Ada orang anak dia masih kecil masa tu. Ada orang dia dah ada cucu. Can guide supaya dia orang ni tak melencong, tak menyimpan dan sebagainya. Kadang-kadang yalah kita dah besarkan keluarga kita dulu macam tu. Dia pun mungkin dah macam ni. Tapi bila kita dah berubah sekarang ni, kita boleh advise anak kita, cucu kita. Moga-moga insya-Allah dia boleh pilih jalan yang betul. So apa yang untuk 50-60an ni, kita cari ilmu-ilmu yang boleh memberikan kita kesedaran dan inspiration untuk kita strong, istiqamah dalam amal yang saleh. Itu yang paling utama. Wallahu a'lam. Okay. So insya-Allah ada yang tanya lagi satu soalan, Ustaz, apa yang doktor rasa perlu untuk kami utamakan dan hafal bagi penuntut ilmu dan bidang agama? Saya tak tahu latar belakang yang bertanya, sebab dia depend kepada usia, depend kepada background seseorang tu. Dan kalau orang tu masih muda, masih di peringkat awal, biasakan banyak dengan hafal Quran, hafal hadis-hadis Nabi dan juga bahasa Arab. Kukuhkan yang tu dulu. Once benda tu dah ada dalam diri kita, dan kita akan tambah lagi. Pilih specialize. Kalau kita nak specialize dalam bidang hadis, ada matan-matan yang kita hafal, nak specialize dalam bidang fiqh dan sebagainya, kat situ kita akan start growing dan benda tu tidak akan berakhir. Dan I hope so, dan saya harap saya boleh beristiqamah juga untuk teruskan. Ada yang tanya, Ustaz, apa kaitan dosa dengan hafalan? Ada yang kata punca ingatan lemak adalah dosa. Tapi Mak Saleh di US walaupun mabuk, hafalannya terror juga. Sebagaimana? Okay, first, semua kita kena ingat, apa Allah bagi pada kita adalah anugerah daripada Allah.
hafalan ni pun sama. Dia jangan compare dengan orang yang tak Islam dan sebagainya. Macam kita kata, Ustaz, kenapa Allah bagi rezeki kepada apa nama orang-orang yang kufur, orang-orang yang buat maksiat ni? Sebab bagi Allah dunia ni tak ada apa. So Allah dah kata lah, dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, walau seberat sayap nyamuk tu pun tak ada nilai. Sebab tu Allah kata Allah bagi rezeki kepada semua orang. Orang Islam, orang tak Islam, asalkan dia berusaha dia dapat untuk dunia. Sebab dunia is nothing for Allah. Tapi akhirat only Allah akan bagi kepada orang yang Allah cinta. Begitu juga dengan hafalan. Jadi hafalan ni nak kata ada kaitan dengan dosa ataupun tidak. Yang kaitan dengan dosa jika benda itu berkaitan dengan kalamullah dan kalamur Rasul. Kan? Kalau benda tu melibatkan keduniaan, you train your mind, insya-Allah you will get it. Tapi nak hafal Al-Quran is very hard dengan dosa yang penuh. Kata Imam Syafi'i, dia mengadu pada guru di syakautu ila waqi'i su'hifdin fa'arsyadini ila tarkil ma'asi fa inna ilma Allahi nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kan? Imam Syafi'i pernah mengadu satu ketika hafalan dia lemah. So guru dia kata tinggalkan maksiat. Sebab apa? Ilmu Allah ni nur. Dan macam mana nur Allah ni nak berhimpun bersama dengan maksiat yang merupakan kegelapan. So hafalan is depend on faktor luaran. Depend. Kalau kita nak hafal Quran, kalau kita buat maksiat memang susah nak masuk lah. Kalau kita buat maksiat banyak, kita nak hafal hadis memang susah lah. It is totally true. Tapi kalau nak hafal sejarah, nak hafal benda-benda lain tu, tak itu pulang. Itu kalau hafalan kita hebat, tu hebat lah. Itu dia punya konsep dia. So apa kelebihan mengaji bersanad? Untuk zaman ni tak ada kelebihan sangat. Dia hanya lebih kepada tradisi. Bersanad ni zaman-zaman dulu. Zaman-zaman kita nak pastikan kesahihan sesuatu tu. Sebab kita boleh check siapa guru-guru. Zaman sekarang, mengaji sekarang dengan sanad, kita pun tak kenal siapa guru ni, guru-guru kepada guru ni dah tak kenal. No point. Cumanya daripada sudut tradisi lah, some ulama dia nak hidupkan that budaya, that culture. Tak salah. Tapi it's not something yang we should focus on untuk zaman sekarang. Itu pandangan saya. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk yang tua-tua 50-60an, apa cadangan aturan surah yang perlu dimulakan? Very subjektif. Ada orang mudah hafal pendek, ada orang mudah hafal panjang. Kalau kita nak mulakan dengan surah pendek, mulakan dulu dengan juzuk Ammah. Sebahagian daripada juzuk 29 dah start panjang sikit. So kita slow-slow lah naik ke situ. Dan kalau 50-60 ni saya galakkan untuk hafal dengan surah yang kita selalu amalkan. Antaranya surah Al-Kahfi, surah Sajadah, surah Insan, surah-surah yang lazim lah, juz 30 setengah surah tu lah, Wadduha ke surah 3 Kul, benda yang kita selalu dengar, yang itu benda-benda yang kita amalkan, dan tu kita fokus dululah, yang itu boleh insya-Allah. But terpulang jugalah, dia bukan mesti, tapi dia bergantung kepada apa yang kita nak cuba dan nak buat. Wallahu a'lam. InsyaAllah sekadar itu sahaja dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi lah pada minggu hadapan. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.